Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita sambung dalam kaji kita respirasi sel dan fotosintesis. Okey, ingat balik apa itu respirasi, apa itu fotosintesis. Respirasi ini dia terbahagi kepada dua bahagian dua jenis, iaitu yang pertama respirasi luar yang lebih dikenali sebagai pernafasan. Okey. Pernafasanlah kita tarik nafas, hembus nafas. Okey. Yang kedua respirasi dalam, iaitu dikenali juga sebagai respirasi sel. Nah, ini berkaitan dengan sel lah. Okey. Pertama kita tengok apa tu pernafasan. Pernafasan maksudnya pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya. Itu pernafasan lah, macam kita uh, tarik nafas, kita sedut oksigen, kita hembus nafas, kita bebaskan karbon dioksida. Itu kan sudah berlaku pertukaran gas antara kita organisma dengan persekitaran kita. Seterusnya kita tengok respirasi sel. Respirasi sel pula dia lain. Dia adalah proses pengoksidaan, oxidation dan penguraian glukosa. Glukosa ni makanan lah yang berlaku di dalam sel hidup. Untuk apa? Membebaskan tenaga. Okay, untuk dapat tenaga lah. So kita guna formula glukosa akan bertindak balas dengan oksigen, gas yang kita sedut tu. Bila kita tarik nafas kan, kita sedut oksigen. So oksigen tu digunakan untuk bertindak balas dengan glukosa, iaitu makanan yang kita makan. Dua tindak balas ni akan menghasilkan karbon dioksida yang kita akan singkirkan masa hembus nafas, air dan juga tenaga. Sebab tu kita memerlukan makanan untuk tenaga. Kalau kita tak makan kan, kita boleh kebuluran dan kematian sebab tak ada tenaga. Okey, masa kita hembus nafas tu, kita bukan saja membebaskan gas karbon dioksida, kita juga membebaskan air. Sebab tu kalau kamu perasan masa kamu hembus nafas, tu kan akan ada macam wap air kan. Okey. Tenaga pula daripada sel kita lah dapat tenaga. Sel kita yang dapat tenaga untuk kita bertenaga, berjalan, berlari dan sebagainya lah. So ingat balik yang ni Seterusnya fotosintesis. Fotosintesis pula tumbuhan hijau mensintesis. Mensintesis ni maksudnya menghasilkan makanan sendiri. Itulah dipanggil fotosintesis. So makanan dibuat oleh tumbuhan iaitu glukosa. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan semasa fotosintesis tu adalah glukosa sebenarnya dan disimpan dalam bentuk kanji. So bila berlaku fotosintesis, glukosa terhasil dan glukosa tu disimpan dalam tumbuhan sebagai kanji. Fotosintesis ni pula dia memerlukan 4 perkara, iaitu tenaga cahaya daripada matahari, klorofil pada daun, gas karbon dioksida daripada atmosfera dan juga air. Okey. Sebab tu tumbuhan dia tak boleh hidup tanpa tenaga cahaya, tanpa gas karbon dioksida dan juga tanpa air. Tumbuhan akan matilah. Dan tumbuhan mesti ada klorofil untuk menghasilkan makanan. Sebab tu ada setengah tumbuhan yang tidak menghasilkan makanan sendiri, dia tak ada klorofil. So dia akan jadi sebagai contohnya bunga rafflesia. Dia tidak menghasilkan fotosintesis, dia tak ada daun, dia tak ada klorofil. Jadi dia hidup sebagai parasit. Dia menumpang pada mana-mana akar kayu dan disedut makanan daripada akar pokok yang ditumpang tu. Okey. So ini dia gas karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan disedut akan bertindak balas dengan air, pada klorofil dengan menggunakan tenaga cahaya akan menghasilkan glukosa iaitu makanan dan juga gas oksigen yang tumbuhan akan bebaskan untuk membolehkan kitar oksigen sentiasa berlakulah. Maksudnya oksigen akan sentiasa tidak habis. Selagi mana bumi ini wujud, selagi itu oksigen tu tak akan habis melalui proses fotosintesis. Sebab tu pentingnya tumbuh-tumbuhan. Dan sebab tu apabila banyak hutan ditebang, perataan hutan, pokok-pokok tak ditanam, itulah yang memberi kesan kepada iklim dunia lah. Sebab gas oksigen, dia punya kitar gas oksigen tu terganggu. Okey.
Okey, sekarang kita tengok bezakan antara respirasi sel dengan fotosintesis. Perbezaan yang pertama, respirasi sel berlaku dalam mitokondria, sedangkan fotosintesis berlaku pada kloroplas. Okey. So, ingat balik fungsi mitokondria, penghasilan tenaga. Kloroplas untuk fotosintesis. Okey, yang kedua, respirasi sel proses membebaskan tenaga, sedangkan fotosintesis menyerap tenaga. Itu beza dia. Yang ketiga, respirasi sel menggunakan tenaga kimia dalam makanan, sedangkan fotosintesis menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Yang keempat, respirasi sel berlaku pada manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma, sedangkan fotosintesis hanya berlaku pada tumbuhan dan mikroorganisma. Yang kelima, respirasi sel menguraikan glukosa untuk menghasilkan tenaga, sedangkan fotosintesis menghasilkan glukosa. Okey. Yang keenam, respirasi sel menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga, sedangkan fotosintesis digunakan pula karbon dioksida dan air menghasilkan oksigen dan glukosa. Dan yang terakhir, respirasi sel sentiasa berlakulah pagi, petang, siang, malam, sedangkan fotosintesis hanya berlaku ketika ada cahaya matahari, iaitu pada waktu pagi ataupun setengah tempat yang menggunakan teknologi pertanian moden. Waktu malam pun dia letak lampu UV. Lampu UV itu ibarat cahaya matahari lah. So bolehlah berlaku fotosintesis. Ataupun di setengah kawasan di kutub utara, dia ada fenomena 1 bulan tiada cahaya matahari, gelap. Jadi macam mana dia nak menanam tumbuh-tumbuhan kan, makanan ke apa ke? So dia buat proses teknologi moden. Dia gunakan cahaya UV, cahaya lampu UV yang seolah-olah berfungsi berperanan seperti cahaya matahari. So fotosintesis bolehlah berlaku lah, sebab fotosintesis memerlukan cahaya. Mana cahaya tu digunakan untuk mensintesis glukosa. Okey. So ini saja ulang kaji hari ini. Itu saja. Kita jumpa semula hari Jumaat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.